Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada tetamu-tetamu kita pada malam ini, pada penonton yang ada bersama kita. Dan Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bersiaran bersama dalam program Sembang Santai Takaful yang memang kita adakan setiap Jumaat malam Ustaz Ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita menampilkan seorang lagi individu yang cukup berkaliber di Takaful Ikhlas. Beliau tidak lain dan tidak bukan Ustaz Wan Jimizan Wan Rahman, Head of Syariah and Business Advisory Takaful Ikhlas Berhad. Jadi Alhamdulillah selamat datang Ustaz ke program Sambang Santai Takaful kita pada malam ini. Ya, terima kasih jemput saya. Dan Alhamdulillah malam ni topik kita yang kita akan bawakan adalah satu topik yang cukup popular sebenarnya, bukan sekadar popular di Malaysia, tetapi Takaful Ikhlas juga adalah pelopor kepada sistem wakaf takaful yang saya rasa sehingga kini tidak ada lagi syarikat lain yang dapat melaksanakan perkara inilah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Takaful Ikhlas. Jadi malam ni kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana wakaf takaful ni dapat disemarakkan semula lah Ustaz disemarakkan semula. InsyaAllah kita nak suburkan. Dan harap-harapnya wakaf takaful ni akan menjadi sebahagian daripada promosi takaful kita lah di dalam Takaful Ikhlas. Ya, insyaAllah. Jadi sebelum tu Ustaz, kita ada banyak soalan pada ni Ustaz mungkin mana yang boleh jawab saya jawab lah. Mungkin para hadirin nak kenal juga Ustaz sebelum kita lebih masuk kepada topik-topik yang cukup hangat yang perlu kita bincangkan pada malam ini. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Kena perkenalkan diri Kena juga Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Syarul. Ya. Seterusnya warga ikhtisas lah. Ya. Cik Husaini ada Cik Husaini. Mungkin ada sebab kita ada bersiaran langsung di YouTube juga ni Ustaz. Okey. Maknanya open kepada public juga lah Cik Syarul Ya, kita open kepada public juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat sembang kita pada malam ni. Saya sebagaimana nama tu, itulah nama dia. Ni dan saya rasa buat masa ni tak ada orang dah nama tu. Yang ada dulu dia dah meninggal lah. Saya diberi nama Ustaz Wan Jimizan bin Rahman. Sekarang ni saya in charge syariah lah di Takaful Ikhlas Family Berhad dan juga Takaful Ikhlas General Berhad. Okey. Jadi dua sekaligus lah. Sebenarnya ada satu lagi iaitu kita punya adik-beradik iaitu Window lah, Ritakaful. Okey. Saya tak incah sepenuhnya untuk Ritakaful tu, tapi kita sebagai kita monitor lah sebab dia ada head syariah dia sendiri. Okey. Jadi skop kerjanya meliputi takaful keluarga, takaful am dan juga Ritakaful. Okey. Alhamdulillah, dan telah bersama dengan Takaful Ikhlas ni lebih kurang 12 tahun lebih lah Cik Syarul. Yang paling senior sekali lah kiranya Ustaz sekarang ni kan? Antara yang paling juga, senior. Ada lagi yang senior. ada lagi. Ustaz Nazman tu rasa lebih senior daripada saya. Okey. Dia lebih awal. Daripada saya. Jadi alhamdulillah lah sepanjang penglibatan saya dalam takaful ataupun keuangan Islam ni, memang lain saya adalah lain syariah lah. Kata apa, adalah sikit-sikit pengalaman kan. Kalau ikutkan total dalam industri keuangan Islam ni almost 20 years lah. Okey, alhamdulillah. Almost 20 years. Alhamdulillah. Untuk makluman hadirat penonton kita pada malam ni, Ustaz Wan Jimizan ni memang individu yang cukup berkredibiliti lah. Sebab kenapa kita panggil beliau malam ni? Sebab antara pelopor utama yang memulakan sistem wakaf takaful ni memang Ustaz Wan sendiri kan Ustaz kan? Alhamdulillah. Saya pun tak sedar benda tu saya yang pelopor. Kan Ustaz kan? Sebab kita di Takaful Ikhlas ni kita as a team kan. Kita tak terasa bahawa itu adalah hasil tangan saya sendiri kan. Rupanya dia adalah hasil team di Takaful Ikhlas lah. Okey Ustaz, sebelum kita pergi kepada soalan tentang wakaf takaful, mungkin kita nak bincangkan
sebut sedikit tentang asas berkaitan dengan wakaf ni. Sebab macam kita orang ni Ustaz, kita ni bukanlah orang kata bukanlah macam pure ustaz lah. Kita ni promote takaful, tapi pada masa yang sama kita nak promote wakaf takaful. Jadi kita sebagai orang kata wakil takaful ni, kita nak tahu juga dari satu sudut tu wakaf, pengertian wakaf tu sendiri, dari dalil dia kan. Macam mana wakaf ni penting dekat Malaysia supaya kita sendiri ni senang nak promote dekat luar tu Ustaz. Boleh tak Ustaz? Mungkin kongsikan dengan penonton. Saya rasa terima kasih Cik Syarul. Perkataan wakaf ni tidak asing bagi kita kan. InsyaAllah kalau sebut wakaf semua orang tahu. Cuma mungkin bila kita nak bercakap pasal definisi tu, mungkin pengertian tu mungkin kita tak boleh nak bagi satu definisi yang begitu konkret kan. Cuma perkataan tu dan dia merupakan satu institusi yang telah wujud, yang telah berkembang lama dalam Islam sebenarnya. Kan kita telah menyaksikan orang kata apa, banyak institusi-institusi yang dibangunkan menggunakan konsep wakaf. Contoh universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar. Itu adalah contoh institusi Islam yang dibangunkan atas konsep wakaf. Kan, dan berkembang sampai sekarang. Sebab itu Al-Azhar University dia boleh mengekalkan dia punya murahnya yuran tu. Kan, dan saya dipahamkan tak silap saya, tak ada yuran. Pelajar-pelajar kita pergi ke sana untuk sara hidup saja. Kan itu. Jadi wakaf ni kalau kita dalam bahasa Arabnya dia artinya terhenti. Waqafa, kata bahasa Arab waqafa dalam bahasa Arab artinya berhenti, wakaf. Kan al-mauqif tu dari pendirian, maknanya seseorang yang berdiri di atas satu, tak bergerak lah maksudnya. Jadi wakaf ni maksudnya dia tahan, dia hentikan harta tadi. Kan jadi daripada menjadi pemilikan individu kepada pemilikan manfaat untuk umum. Contohnya saya ada harta, kan ada tanah, sebelum saya wakafkan harta tadi milik saya lah. Kan? Jadi bila saya telah wakafkan harta tadi, maka dari segi hak tu bukan lagi saya tidak ada pemilikan lagi ke atas harta tadi. Dan harta itu telah menjadi, dengan bahasa yang kita, dalam bahasa wakafnya, milik Allah. Kita balikkan semula, harta ni memang asalnya milik Allah dah, cuma dipinjamkan kepada kita sebagai pemilik sementara. Wakaf ni seolah-olahnya kita pulangkan balik harta tadi kepada pemilik asalnya, iaitu Allah, untuk dimanfaatkan dari sudut harta tadi. Itu dari sudut ni lah. Jadi kalau kita tengok definisi istilahnya ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakas ke atas harta tersebut. Hak pewakas ni saya tak boleh ambil lagi manfaat ke atas tanah tersebut. Dan sebarang tak boleh buat urusan jual beli, tak boleh waris, tak boleh hibah dah. Bila saya dah wakaf tu, wasiat pun tak boleh. Tapi kita kekalkan dia punya manfaat daripada harta tadi. Contohnya kita wakafkan rumah sewa sebagai contoh, rumah kita sewakan. Saya tak boleh ambil dah sewa tu. Kan? Jadi saya tak boleh ambil dah sewa sebab harta tadi bukan milik saya. Jadi manfaat daripada sewa rumah tu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Tengoklah kita nak tujuan untuk apa. Jadi itu yang menyebabkan dia jadi berkekalan. Sebab saya tak boleh jual dah. Saya tak boleh nak pusakakan. Jadi kalaulah berlaku kematian ke sebagainya, harta itu tetap kekal. Kekal berterusan. Dia punya, kalau untuk sewa tadi, berterusan lah dia punya manfaat itu. Sebab dia tidak terhenti dengan matinya pemilik asal harta tersebut. Itu maksud tahan tu. Jadi itu sedikit. Kalau tak faham bolehlah, sebab kadang-kadang bila kita bercakap pasal istilah ni dia kadang jadi akademik. Jadi mungkin payah nak faham sikit lah. Cuma Ustaz, apa bezanya wakaf yang biasa dibuat di dalam masyarakat kita ni dengan wakaf yang dibuat dekat dalam sistem takaful ni?
takaful Okey. ikhlas. Itu yang kita nak lebih fokus kan. Okey, wakaf dalam konteks biasa, dia biasanya wakafkan aset. Ya, betul. Okey, wakafkan aset, wakafkan dia punya harta lah. Harta ni kan ada dua, harta alih dan harta tak alih. Ya, betul Ustaz. Kan? Jadi cuma dalam konteks takaful kita menggunakan kaedah wakaf tunai. Cash wakaf. Itu cash wakaf lah, cash wakaf. Cuma kita walaupun cash wakaf, kita masih mengekalkan hukum asal wakaf tu. Tunai tadi mestilah di convert, ditukar balik kepada aset kekal. Sebab tu kita membuat kerjasama dengan institusi-institusi yang melaksanakan wakaf tadi. Contohnya kita buat dengan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai contoh, ataupun Yayasan Wakaf Selangor. Di mana institusi itu yang akan bertanggungjawab convert balik tunai tadi kepada aset kekal. Okey. Tetapi daripada perspektif pelanggan takaful, dia melaksanakan wakaf tunai. Okey. Di akhir itu pelaksana wakaf tadi dia akan convert nilai tadi kepada aset kekal. Jadi kalau duit biasanya akan habis. Ya, betul. Tapi bila dah di-convert kepada aset kekal, dia akan kekal. Maka berterusanlah pahala pelanggan-pelanggan takaful kita tadi. Kan? Yang menyertai program wakaf takaful menyertai program wakaf takaful. Ustaz, kalau Ustaz ingat ya, saya ingatlah program ni dimulakan pada tahun lebih kurang 2014 kan. Jadi Ustaz, macam mana boleh mula-mula sekali tercetusnya idea ni nak wujudkan sistem wakaf ni, which is sebelum ni tak ada syarikat takaful lain yang buat. Kan? Menggunakan kaedah absolute assignment, penyerahan hak mutlak, lepas tu combine dengan sistem wakaf. Dilaksanakan pula, dipelopori pula oleh takaful ikhlas. Macam mana kalau Ustaz ingat masa mula-mula dululah? Okey, kalau ikutkan kan, kita terfikir tau, masa tu kita nak mengenengahkan takaful ikhlas ni sebagai one stop center. One stop center. Kita nak cerita pasal protection, orang mari dekat takaful ikhlas. Orang cerita pasal hibah, takaful ikhlas. Hibah nanti insya-Allah topik yang lain yang kita akan bawa topik yang lain. Kemudian. Lepas tu orang nak cerita pasal wakaf, orang datang ke takaful ikhlas. Maknanya komplit lah. Untuk diri dia, untuk ahli keluarga dia teruhibah, dan untuk dia di akhirat. Jadi kita nakkan supaya para pelanggan kita menikmati yang kita sebut itu peace of mind. Tenang tau. Dunia pun jaga, akhirat pun jaga. Jadi kita kata macam mana kita nak sediakan satu kemudahan kepada pelanggan kita. So that's why kita explorekan melalui kaedah absolute assignment tu. Sebab mengikut IFSA, hibah ni tidak boleh kepada institusi. Kan, hibah yang ada dalam IFSA tidak boleh kepada institusi. Dia kena dipanggil istilah yang digunakan sebagai natural person. Natural person tu kepada individu. Jadi kita guna kaedah hibah. Maka tim di takaful ikhlas pada masa tu kita rasakan ada tak kaedah lain? Dengan dibantu dengan legal, di bahagian legal kita dan sebagainya, kita cuba explore melalui absolute assignment tu. Kita tujuan dia assignment tu sebagai satu kaedah. Tujuan dia untuk wakaf. So intentionnya tadi supaya pelanggan kita, dia sudut pelanggan dah, dia sudut pelanggan, tak perlu fikir takaful lain dah. Datang ke takaful ikhlas komplit dah orang panggil kan. Lepas tu untuk para wakil kita, ejen-ejen kita pun, ini sebagai suatu dipanggil apa? Selling point. Added value lah. Nilai tambah. Nilai tambah kepada ejen-ejen kita, para wakil kita, bercerita. Senang cerita dunia, cerita akhirat lah Cik Syarul. Kan. Sebab biasanya Ustaz, kalau kita di mana-mana syarikat takaful, kita banyak bercerita tentang 5 perkara lah basically lah. Hal-hal berkaitan dengan cash flow, kematian, orang sakit, lepas tu nak masuk
pergi apa tu, nak masuk hospital lah, kita cerita tentang bersaraan lah, kita cara tentang pendidikan. Kita tak cerita tentang wakaf takaful ni. Tak ada siapa-siapa yang explore pun. Nak added value kepada pelanggan, cerita pula wakaf takaful. Untuk promosikan takaful kan. Jadi kita di Takaful Ikhlas ni kita nak promote, merancang sampai ke akhirat. Maksudnya Ustaz, dari segi plan promosi tu, Ikhlas dah bayangkan bahawa dia punya promosi tu bukan sekadar promosi yang short term, duniawi lah. Itulah hasrat dan hajat kita. Okey. Kan? Okey, kita juga nak tahu Ustaz, agak-agak dekat Malaysia ni, yelah, Ustaz dah terlibat dengan sistem wakaf takaful ni. Mesti banyak juga individu-individu ataupun badan-badan yang dah terima manfaat. Berapa total sekali Ustaz? Mungkin kat sana kita nak bagi tahu dekat kita punya pelanggan ni, berapa jumlah sebenarnya Takaful Ikhlas dah keluarkan ni bagi tujuan wakaf ni. Kan? Dan badan-badan mana yang dah dapat manfaat ni Ustaz? Okey. Sebab wakaf ni dia sensitif. Kan? Dia karikokan di bawah Majlis Agama Islam. So kita kena bekerjasama dengan institusi-institusi yang memang diiktiraf oleh majlis-majlis agama Islam. Itu pertama yang kita syarat. Sebab tu kita ada kerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Kalau Yayasan Wakaf Malaysia ni, kalau kita tengok dalam dia punya aktiviti, dia ada buka kolej kulineri apa benda dekat Terengganu, dan banyak dia punya program dia. Lepas tu kita ada Yayasan Wakaf Selangor. Kan? Dengan Yayasan Wakaf Selangor ni, dalam perjanjian kita fokus kepada pendidikan dan juga kesihatan. So maknanya duit-duit yang pelanggan kita guna, yang dia bayar tu, yang dinamakan Yayasan Wakaf Selangor ni, akan digunakan untuk tujuan tersebut. Pendidikan. Nanti saya kongsi berapakah jumlah yang telah kita itu yang kita nak tahu tu. Kan? Lepas tu kita ada macam wakaf air prihatin tu dengan Yayasan Wakaf Malaysia tadi. Wakaf An-Nur di Johor. Dan kita pun sebenarnya dah ada kerjasama dengan Tabung Wakaf Rakyat Johor. Kan? Ya, tapi kita tergendala sedikit sebab PKP. Tapi benda ni kita insya-Allah akan kita teruskan. Samping itu kita ada juga di kalangan ejen-ejen kita yang initiate sendiri. Punya badan-badan wakaf yang dibagi proposal kepada Takaful Ikhlas. Dan initiate sendiri dan namakan badan-badan tu dengan syarat tadi kita syarat mestilah badan yang sah, undang-undang dan mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam lah. Kan? Mana kita tidak terhad kepada yang disenaraikan oleh Takaful Ikhlas saja. Boleh juga pihak agensi menamakan, tapi kena dapatkan persetujuan. Approval lah. Persetujuan daripada Takaful Ikhlas kan. Kalau ikutkan total daripada awal kita terlibat 2014 kata saya tadi, sehinggalah 2019 kan. Total yang kita bagi kepada 8 penerima wakaf ni lebih kurang 14.4 juta. 14.4 juta saya. Bagi saya alhamdulillah banyak, tapi sepatutnya lebih banyak. Kan, sepatutnya lebih banyak. Maknanya para ejen kita kena tingkatkan lagi. Kan, 14.4 juta tu bagi saya tidaklah besar. Kan? Cuma yang ni 14.4 juta ni, ini yang bukanlah actual kita bayar kepada institusi-institusi ni, tetapi ini adalah pelanggan kita yang telah bersetuju untuk melakukan wakaf. Mungkin yang actual payment tu saya tak sempat untuk dapatkan figure dia, tetapi yang bersetuju total amount yang kita setakat hari ni lah baru 14 juta. Itu dalam 14.4 juta. Dan kalau ikutkan daripada Januari hingga Mac
uh, 2020 hari tu kan dalam 400,000 Cik Syarul. 400,000 kan kita dah ni kan. 400,000 kepada wakaf-wakaf. Bagi saya, amount ni masih kecil. Kan? Jadi kita harapkan ataupun lebih boleh berkembang lagi lah. Itulah Ustaz, tawaran yang dibuat oleh Takaful Ikhlas tadi, saya nampak memang cukup baik. Pertamanya sebab Ustaz pun ada menyatakan bahawa program ini dibuka kepada mana-mana rakan-rakan kita, wakil takaful di seluruh Malaysia. Yang macam kalau kita ada jumpa satu organisasi yang memang memerlukan wakaf berkenaan. Jadi kita boleh bincang balik dengan Ikhtisas ataupun Ikhtisas contohnya, bincang balik dengan Takaful Ikhlas. Kita tentukan contohnya di Sabah contohnya, Yayasan Sabah mungkin dia perlukan. Dia perlukan. Jadi kena ada perbincangan lanjut dan inisiatif tu boleh dimulakan oleh wakil takaful. Betul Ustaz kan? Boleh, betul. Dan pengalaman kita, saya bagi contoh dengan Wakaf An-Nur. Wakaf An-Nur di Johor. Ini initiated oleh ejen kita. Tanpa saya sebutlah ejen mana kan. Itu adalah inisiatif daripada ejen kita. Dia yang turun naik jumpa kan Wakaf An-Nur ni. Kan, dan arrange meeting dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya kita buat kita luluskan dan kita masukkan sebagai salah satu daripada penerima wakaf yang kita namakan yang boleh disalurkan wakafnya. Dan insya-Allah kita pun Ikhtisas pun sedang bekerjasama juga mencari peluang berkenaan kan Ustaz kan? Kita masih dalam proses perbincangan lagi. Cuma syarat tu lah syaratnya mestilah badan wakaf yang diiktiraf oleh Majlis Agama Islam. Sebab tu kita tak boleh cross dia punya border lah. Border lah kan? Saya pasti rakan-rakan kita di luar sana ni memang banyak networking bersama dengan Majlis Agama Islam contohnya di negeri kan. InsyaAllah nanti kita explore peluang-peluang berkenaan Ustaz insyaAllah. Dia sebenarnya gini Cik Syarul, dari sudut bisnes kan, bisnes. Memanglah kita kata tadi untuk galakkan pelanggan kita berwakaf untuk akhirat dia. Tapi dari sudut bisnes, saya rasa saya berpandangan ini sebagai door opener kepada ejen. Kan, door opener sebagai pembuka jalan. Kan sekarang ni kan saya pun terima macam-macam orang kata apa? Orang tu promote hibah takaful pula sekarang ni. Kan? Nanti kita cerita topik lain. Kita cari topik lain pula nanti hibah takaful tu Ustaz. Hibah takaful. So maknanya kita popularkan wakaf takaful. Kan sebagai door opener orang apa wakaf takaful ni macam mau duk promote hibah takaful sekarang lah. Kan orang kata tanya-tanya tu. Ni apa benda? Kan? Jadi door opener tau. Dengan potensi yang ada, saya yakin kita boleh berkembang lagi besar. Melihatkan kepada kekuatan sistem wakaf dalam Islam ni. Semua orang tahu wakaf telaga oleh Saidina Osman. Saidina Osman kan? Betul. Telaga tu sampai sekarang dia punya manfaat, masya-Allah. Kan? Pahala mengalir. Ibarat kata Ustaz Hanafiah daripada Johor tak silap saya Ustaz. Kata pahala menderu-deru. Istilah dia kan. Tanpa berhenti Ustaz kan? Itu dia kan? Orang yang melakukan dan orang yang suruh buat kita tuan-tuan lah yang sebagai ejen kan. Saya ibaratkan macam kita tak mampu wakaf. Contohnya kalau kita buat wakaf takaful 1 juta, mungkin wakafnya 300,000. Kita sendiri tak mampu nak keluarkan 300,000 wakaf tu Ustaz. Tapi kalau kita boleh mendorong orang lain untuk berwakaf 300,000, itulah dia bentuk sumbangan kita kepada perkembangan wakaf di Malaysia Ustaz. Dia sebenarnya Cik Syarul kan, dalam Islam orang yang mendorong, orang yang buat tu hadis kata sama pahala. Kan? Alhamdulillah
sebagaimana Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dorong orang buat baik, satu kebaikan, baginya pahala. Dan pahala orang yang buat. Orang tu buat, dia dapat pahala juga. Ya, betul. Orang buat tu pun dapat pahala. Ya. Dan bila orang katalah Cik Syarul suruh saya berwakaf. Ya. Suruh saya tu Cik Syarul dapat pahala. Ya. Bila saya buat wakaf tu, Cik Syarul dapat. Jadi dapat dua sebenarnya. Dapat double kan? Kan? Sedikit tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Bukan kita ambil ataupun kita curi pahala dia lah, tak? Kan? Itulah dia kan, yang ekstra lagi. Yang mendorong dan yang melaksanakan, dan kita ni tergolong daripada orang yang mendorong. Orang yang mendorong, masya-Allah. Jadi kalau kita tengok kat sini Ustaz, kita dengar mungkin pelanggan ramai yang minat nak tahu macam mana nak join. Kan? Sebab kalau kita cakap, oh kita buat waktu kafur, mungkin kita punya rakan niaga kita ataupun wakil kafur kita, dia tak mungkin tak pernah dengar macam mana nak promote wakil kafur ni. Kan kalau dia nak join ni, apakah bentuk dokumen ke, atau dia kena isi borang ke Ustaz? Macam mana tu Ustaz kalau nak join wakil kafur ni? Saya dah approach pelanggan dia ni. Dia caranya ialah dengan cara dia boleh menyatakan niat dia tu dengan isi borang lah. Okey. Isi borang daripada manfaat tuntutan kematian dia. Okey. Okey, katalah manfaat kematian dia 500,000. Okey. Okey, dia hanya boleh ambil untuk wakaf tu 1/3 sahaja. Okey, maksimum maksimum lah. Tapi kita sebenarnya kita fleksibel, kita boleh katalah pelanggan kita ni hanya nak buat 5% je. Okey. Boleh? 10% pun boleh. Dia boleh tick dalam borang tu. Boleh tick berapa persen dia nak ni, up to 30%. Lepas tu dia boleh tick pula institusi mana yang kalau dia kata malaslah saya nak pergi cari sendiri ke nak buat sebagainya, memang dalam borang tu dia boleh pilih institusi mana yang dia nak. Memang yang memang pre-printed punya institusi yang boleh dipilih sendiri. Katalah orang Selangor, dia nak pilih Yayasan Wakaf Selangor, kan? Orang Johor, dia nak pilih Tabung Wakaf Rakyat Johor. Kan? Silakan, tidak ada masalah, kan? So, ni alhamdulillah, ni contoh dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf Air Prihatin. So, tengok kan dia boleh pilih 5, 10 sehinggalah 30. Cuma cantik juga Yayasan Wakaf Malaysia ni, sebab dia ada link dengan semua majlis agama Islam seluruh Malaysia. Kan? Jadi boleh tik nak pilih negeri mana. Kan? Sebab sebelum ni katalah sentimennya, katalah Yayasan Wakaf Selangor. Saya orang Kelantan. Saya orang Johor. Saya orang Kedah. Kan? Takkanlah saya nak bagi ke Selangor, kan? Ya, betul. Negeri politik lain. Ada orang pertimbangan dia macam tu, Cik Syarul. Okey. Jadi dengan cara begitu bolehlah kita pilih menerusi Yayasan Wakaf Malaysia ni dengan kita pilih negeri-negeri tu. Okey, maksudnya tak terbatas lah. Ustaz, kiranya kalau kita nak memilih mana-mana negeri lah untuk kita wakafkan. Betul. Berkenaan kan? Itu kenapa dulu kita sebab kalau kita nak pergi setiap negeri, di mana yang saya sebut tadi, kita kena pergi setiap majlis agama Islam. Jadi kerja saya kena pergi jumpa 14 buah majlis agama Islam negeri. Jadi satu kesukaran juga pada masa tu. Jadi kita fikirkan ada tak mekanisme yang lebih mudah. Maka kita buat kerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia, dan mereka ni mempunyai kerjasama dengan semua majlis agama Islam negeri. Maka
itu yang kita boleh tick tu. Okey. Tapi dia masih lagi tidak menghalang kalau sekiranya rakan-rakan kita ataupun wakil kita nak bekerjasama dengan negeri berkenaan. Tidak Kan? ada isu, tak ada Tidak isu. ada isu, Ustaz, boleh Tak ada kan? isu, boleh. Katakanlah Kita ada di Kota Baru contohnya. di Ramai Kota rakan jaga Baru. kita. Boleh. Ha. Boleh pergi berbincang. Okey. Sebab saya pun ada dengarlah orang kata apa cadangan, ada kedengaran cadangan daripada kita punya rakan-rakan dekat sana yang nak cuba initiate kan. Tapi dia tu tak materialize lagi. Contoh lagi yang saya boleh bagi contoh ialah di Perak dulu. Di Perak kita memang kita buat kerjasama. Itu diinitiatekan oleh agent. Saya dipanggil meeting sendiri dengan hadir meeting dalam bertemu dengan para lembaga mereka buat presentation. Ada soal jawab lagi. Macam mana mekanisme dan sebagainya. So maknanya benda ni fleksibel, Cik Syarul. Ya. Kan? Tinggal lagi nak tak nak je lah. Maksudnya sekarang Tafur Ikhlas bukan sekadar bagi pamphlet tuan-tuan puan. Tafur Ikhlas join sekali dengan kita, pergi bersama-sama sekali untuk mempromosikan wakaf takaful ni. Itulah kerjasama yang cukup rapat antara wakil takaful dan juga Tafur Ikhlas. Kan Ustaz? Betul Cik Syarul. Contohnya yang dengan wakaf An-Nur di Johor tu. Ya. Alhamdulillah lah dia orang memang interested dan dia orang yang turun ke sini, turun ke KL. Kalau lah dia tak turun ke KL, contohnya dengan tabung wakaf rakyat Johor tu saya pergi ke sana. Kita pergi ke sana dan kita bawa sekali ikhtisas sebenarnya dengan tabung wakaf rakyat Johor ni. Itulah kita masih belum boleh materialize lagi itu, tapi kita nak kena tengok balik Cik Syarul ni. InsyaAllah projek kita akan dengan tabung wakaf rakyat Johor. Sebab bagi saya tabung tu sendiri dia ada sentimen tau. Tabung wakaf rakyat Johor. Kan? Dia ada satu tarikan untuk rakyat Johor kan, bangsa Johor. Ya, betul Ustaz. Betul. Kita nak kena 2021 lah kita target Cik Syarul. InsyaAllah. Ya, kita pun memang ada banyak halangan disebabkan PKP kan. Itu yang menyebabkan kita tak boleh nak go down untuk bincang secara lanjut, walaupun banyak perkara yang telah kita sediakan. Kita dah orang kata prepare lah. Betul. Okey Ustaz, mungkin ada satu soalan juga yang terakhir daripada saya Ustaz. Sebab kita tengok pengurusan ataupun sistem wakaf di takaful ni dah dilaksanakan quite santai di Tafur Ikhlas kan. Kita juga nak tahu dari sudut mungkin ada perancangan-perancangan baru atau perancangan jangka panjang Tafur Ikhlas untuk kita promosikan, kita semarakkan semula wakaf takaful di kalangan ejen maupun kepada pelanggan kan. Sekarang ni banyak orang cakap pasal hibah takaful, tak bercakap sangat pasal wakaf kan. Tapi kita nak, mungkin Ustaz ada plan-plan tertentu lah yang mungkin boleh kongsi-kongsi dalam ni, mana tahu kan. Walaupun mungkin ada pertimbangan tertentu dekat Tafur Ikhlas kan. Silakan Ustaz. Okey, Cik Syarul macam dapat hidu je. Okey. Doakan kepada kami sebab kita memang ada satu perancangan yang sedang kita buat. Kalau ikutkan tak ada apa-apa arah melintang, 13 April 1 Ramadan kita nak lancarkan inisiatif tersebut. Dia macam wakaf, cuma wakaf ni nak kena tunggu mati. Kan, inisiatif yang kita baru ni tak perlu tunggu mati. Kan, straight away pelanggan kita boleh dermakan. Boleh dermakan kepada dia ada satu mekanisme yang kita akan wujudkan yang insya-Allah benda ni akan lebih nampak lebih menarik. Kan, kalau tuan-tuan tengok di bank Islam dia ada sedekah house. Kalau bank muamalat dia ada jariah fund. Kan, insya-Allah di Takaful Ikhlas kita akan ada similar. Dan kalau tak keterlaluan, mungkin kita walaupun dah ada takaful lain yang buat lebih kurang, tapi dia tidak go big macam yang kita.
Kan? Dia mungkin kita akan renamekan ini sebagai hint lah kan. Namanya inisiatif kita tu Ikhlas Barakah House for example. Kan? Di mana pelanggan kita tidak perlu lagi mencari institusi untuk didermakan. Okey. Takaful Ikhlas dia akan manage, kita akan distribute kepada fokus area yang kita plan. Okey. Contoh fokus area yang kita plan macam kepada pendidikan, kesihatan, economic empowerment, community enrichment, environment. So ini ada fokus area yang kita akan salurkan dana kebajikan ni tadi. Dan kita sedang rangkakan produk ni, ejen yang promote dia juga akan dapat komisen. Oh, alhamdulillah. Maknanya kalau kita promote, maknanya kita tak tertakluk pada 5 tadi lah. Ni promote wakaf terus direct ni, wakaf ni. Ejen pun akan dapat manfaat terus daripada apa yang kita promosikan. Ya, maknanya pelanggan kita dia boleh terus serendah RM10 je Syarul. Kalau InsyaAllah bagaimana features tu serendah RM10, pelanggan kita boleh salurkan untuk tujuan charity. Waktu yang sama, ejen yang promote produk tu akan dapat komisen juga. Okey. So maknanya dia ada pushing factor lah. Yalah. Okay, pushing factor dan kita nak lancarkan produk ni sebagaimana kita sebut tadilah. Pelanggan kita ni dia kalau wakaf ni dia kata macam lambatlah, saya nak kena tunggu mati dulu kan. Tunggu mati dulu. Kalau sekarang ni kena tunggu mati dulu baru keluar 1/3 tu. Baru keluar 1/3. Tapi sekarang ni dia bagi lagi comfort kepada pelanggan kita. You tak perlu tunggu mati, you boleh straight away, dan you punya derma ni akan di-manage secara yang profesional. Tak perlu risau dari sudut duit ni ke mana pergi semua kan, sebab bila kita manage tu, duit derma ni dia kena ada dia panggil transparency. Disclosure tu kena ni. Mungkin nanti kita akan ada portal kita di mana para pelanggan kita boleh tengok berapa kita collect, berapa kita distribute, dan duit tu digunakan untuk apa. Okey. Semana untuk bagi rasa comfort. Itu dah lebih pada hinda je Jarul. Dah lebih pada hinda. InsyaAllah memang ada dalam plan kita. Kena tunggulah doa-doa, dan kita nak ambil sempena 1 Ramadan tahun ini sebagai official launch kita punya inisiatif insyaAllah. Kan? Doa itu plan kita. Apa yang akan jadi tu wallahualam lah. Kan? Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujungnya, tapi sebelum tu saya nak buka, boleh Ustaz saya buka soalan dekat kita punya penonton malam ni. Kalau ada mana-mana penonton yang ingin bertanya, boleh terus type dekat dalam YouTube chat room ataupun dalam Zoom chat room, ataupun boleh terus, kalau yang dah ada Zoom ni boleh tanya Ustaz terus lah. Mungkin kita buka beberapa soalan untuk Ustaz jawab berkenaan dengan wakaf takaful ni. Kalau ada, kita tunggu sekejap Ustaz kalau ada soalan daripada penonton. Ada soalan dekat chat ni Encik Syarul, saya tengok ni. Ada ya? Oh ada Untuk tujuan wakaf dimasukkan dalam bahagian peratusan penama atau hibah. Okey. Saya tak faham soalan ni. Jadi mungkin soalan ni macam kami ni approach pelanggan kan. Kalau kita tengok dekat dalam iSmart tu, dia tak ada wakaf ni, memang tak ada borang. Jadi mungkin soalan ni nak tanya dekat mana yang kita nak masukkan peratusan penama untuk tujuan tu wakaf tu. Itu yang nak tanya tu. Kan? Dia rasa ada dalam iSmart tu Encik Syarul. Ya, ada Kata silap saya. Yang ni saya nak kena check lah, Setakat ni yang kami tahu memang kita terpaksa menggunakan borang absolute assignment ataupun borang penyerahan hak mutlak wakaf. Tadi pun saya ada sharekan borang tu.
Di situlah yang Ustaz dah ceritakan tadi, kita masukkan 5%, 10%, 50%, 20%, up to 30%. Betul Ustaz kan? Kita betul. Cuma mungkin ada nak bertanya, borang ni nanti bila dia kita dah dapat tanda tangan daripada pelanggan, kita kena hantarlah ke takaful ikhlas. Betul Ustaz kita hantar bersama-sama dengan permohonan takaful kita lah secara email kan, mungkin secara email. Kalau ada Asmat tu kita attach dengan Asmat lah. Itu betul prosesnya macam tu lah. Ada juga yang tanya ni sama juga macam soalan tadi tu, kalau kita borang takaful, borang wakaf ni kita nak submit sekali dengan submission case takaful ke? Boleh tak buat rasingan Ustaz? Nak buat berasingan boleh ke? Ataupun memang kena submit dengan polisi, permohonan polisi pelanggan? Ya, kalau ikutkan sebelum ada iSmart dulu, memang kita kena submit sekali. Saya rasa proses tu masih sama. Okey. Maksudnya pelanggan apply, pada masa sama kita terus bagi borang wakaf takaful, pilih kan? Pilih itulah, insya-Allah. Okey, ini ada juga pertanyaan daripada rakan dagang kita. Sekarang ni mungkin sebab mungkin ramai di dalam Itisah ni ramai yang baru lah Ustaz kan. Baru berkecimpung dalam dunia takaful pun. Dulu kita tak tahu pun, kita jumpa pelanggan, kita cakap ambil je lah takaful sebab mungkin untuk hibah bagi tujuan-tujuan lain. Tapi kalau dia dah join takaful, macam mana lepas tu kita nak suruh dia ambil wakaf? Katakan sekarang ni. Boleh, tak ada isu. Tak ada isu Ustaz sebab kita wakaf ni kalau ikut masa kita develop tu, dia applicable untuk yang baru dan juga yang existing. Okey. Dengan syarat tak boleh lebih pada 1/3 lah. Maksudnya kalau yang existing tu apa yang kita nak buat Ustaz? Kita kena jumpa balik pelanggan ke? Apa kaedah yang kita boleh buat? Itu yang sebaiknya. Sebab tu saya kata tadi, bila kita jumpa pelanggan tu, ini sebagai door opener lah. Okey. Kan? Itu cara macam mana strategi promosi kita. Mungkin kita boleh contact pelanggan-pelanggan kita yang masih belum buat wakaf. Okey, pelanggan sedia ada. Pelanggan sedia ada yang belum buat wakaf. Sedia ada. Telefon seorang-seorang. Dan itu juga boleh membina relationship untuk kita. Kan? Sebagai orang kata apa, modal untuk bercakap, untuk berhubung balik. Ya, betul. Kan? Untuk jumpa balik semula kan? Betul. Mungkin pelanggan kita sebelum ni kita tak promote benda tu, dan bila kita jumpa tu takkanlah kita jumpa kosong. Kan, mungkin kita dengan bersamamu dariku tu takkan tak nak cerita. Dah cerita rasa kan? Kan mesti kena cerita. Katalah pelanggan-pelanggan yang lama yang tak ada dariku dan bersama tu kan. Bila kita pergi jumpa, saya ada wakaf. Buat wakaf tak? Kali kaedah takaful. Tuan tak perlu bayar pun. Cakap kat dia. Itu kelebihan dia. Yang wakaf kita ni, kalau wakaf macam biasa Cik Syarul sebut tadi, saya terlupa nak highlight kan. Wakaf di luar sana, kita kena keluarkan daripada poket kita. Ya, betul. Kan, yang ni tak perlu keluar pun. Tunggu mati je. Kan, daripada manfaat yang akan datang tu. So maknanya itu je. Yang pentingnya para rakan niaga kita ni, ejen kita, kena buka mulut je lah. Buka mulut tanya, nak buat wakaf tak? Ataupun itu strategi lah macam mana kita nak tarik perhatian kan. Macam yang orang buat door opener kan. Door opener lah. Kiranya kalau sebelum ni kita dah ada 100 orang pelanggan, kita dah tahu sebelum ni kita pun tak approach dia wakaf takaful. Jadi kita boleh bagi tahu kat dia yang kita ada wakaf takaful. Jadi peluang kita untuk jumpa pelanggan ni lagi sekali. Mungkin masa tu kita boleh buat polisi review bersekali dengan wakaf takaful. Betul betul. Kan? Mana kita sekarang ni mindset kita ke arah total financial planning. Okey. Kan? Tapi kita tak boleh nak buat semua sekaligus lah. Kan, kita start dengan protection. Kan, lepas tu kita dah ada hibah untuk waris. Ni untuk akhirat pula, untuk wakaf, untuk kehidupan kita di alam sana kan. So maknanya sedikit-sedikit kita tambah nilai untuk melengkapkan financial planning kepada para pelanggan kita.
kan. Kalau kita boleh buat semua sekali macam cash flow, investment, lepas tu faraid tu, alhamdulillah lah. Tapi orang kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan. Jadi kita buat setakat yang kita boleh mampu dan kita rasa ini penting untuk para pelanggan kita. Okey Ustaz, saya tengok lagi kalau ada soalan-soalan Ustaz ya. Ya. Okey, ada yang juga bertanya ni peratusan hibah. Okey. Hibah boleh 100%. Ya. Compare dengan wakaf ni boleh 1/3 saja. Ya, ada kawan-kawan kita di chat room cakap modal nak bercakap dengan pelanggan. Betul, modal. Kalau tak ada modal Ustaz. Betul, modal air liur je ni. Okey. Perancangan masa depan kalau selain daripada yang Ustaz cerita tadi, jangka panjang berkenaan dengan wakaf ni, macam mana Ustaz? Jangka panjang gini, kita nak review balik dengan kerjasama kita dengan badan-badan wakaf ni, supaya kita lebih berstrategi lah. Sebab berstrategi supaya kita boleh tingkatkan dana wakaf tu, kan? Kita dari segi kesedaran lah, itu antara benda yang kalau ikutkan plan tu sebelum PKP hari tu, dan kita nak revisit balik dari segi strategi kita dengan badan-badan institusi yang kita bekerjasama ni. Dan sebenarnya hari tu kita nak start dengan tabung wakaf rakyat Johor. Ya, itulah dia perancangannya Ustaz. Ikhtisas pun macam-macam idea, sahabat wakaf lah sebagainya itu kan. Dah keluar dah kita punya MOU Ustaz. Ya, betul kan. Jadi kita nak jadikan tabung wakaf rakyat Johor tu sebagai model. Ya. Model yang kata apa, inklusif lah. Yang untuk kita kembangkan lagi kan. Tetapi kita kena usahakan juga Cik Syarul. InsyaAllah. Supaya 2021 ni kita boleh materialize dengan tabung wakaf rakyat Johor ni. Ya. Okey Ustaz, saya rasa tak ada apa-apa soalan lagi daripada rakan-rakan saya. Semua faham betul. Maknanya lepas ni meningkatlah insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Cuma hari ni saya nak bagi announcement sikit lah Ustaz. Sebab kita program special, program wakaf takaful. Jadi sepanjang bulan Februari ni, ni CEO punya sumbangan. Kalau boleh Ustaz kan, mana-mana rakan-rakan kita ni yang boleh bawa polisi bersama dengan wakaf takaful, bersama dengan wakaf takaful sekali saya cadang untuk bagi 3 yang teratas t-shirt Ikhtisas yang terbaru. Kan. Yang tukang buat tak dapat ke? InsyaAllah nanti kita bincang Ustaz. Kan. Tapi untuk kawan-kawan saya yang join malam ni, bagi tahu dia orang kawan-kawan semua, you approach pelanggan, dapat ke polisi takaful, pada masa yang sama dia mesti isi borang. Borang penyerahan hak mutlak wakaf takaful ni akan kita cari 3 yang paling tertinggi dekat Malaysia ni. InsyaAllah nanti kita akan hadiahkan kita punya baru baju t-shirt Ikhtisas yang terbaru lah, 3 yang teratas insyaAllah satu Malaysia. Mudah sangat Cik Syarul. Bukan mudah sangat je sebab tak kena bayar. Ya. Kan? InsyaAllah untuk bulan Februari ni kita cuba sebab kita bincang tentang wakaf ni awal bulan. Kita tengok nanti akhir bulan kita boleh bincang Ustaz berapa banyak kita dah boleh dapat. Ya kita nampak. Nanti Cik Syarul share kita punya progress. Yes. Daripada kita nak tengok hujung bulan Februari ni berapa banyak wakaf takaful yang kita dah ada ni. Kita dengan environment CEO kita yang baru ni di kelas kan, Cik Azman, dia kata sembang saja tak jadi Ustaz. Betul Ustaz. Rizak mana Rizak? Kita sembang dulu awal bulan Ustaz. Kita sembang awal bulan, result kita tunjuk akhir bulan. Akhir bulan Ustaz. Kita tengok progress, kita keep track. Okey. Satu bulan ni kan, insya-Allah kita keep track. Jadi Ustaz mungkin ada Ustaz nak sampaikan kata-kata akhir kepada semua rakan-rakan kita yang penonton-penonton kita yang sudi join pada malam ini. Mungkin daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada Ikhtisas. Dan saya rasa alhamdulillah platform yang cukup baik yang Ikhtisas buat setiap minggu. Dan kerjasama kita dengan Ikhtisas pun alhamdulillah. Especially dengan spesifik secara khususnya Jabatan Syariah lah, kita ada projek-projek kita yang kita buat
Ya, Walaupun betul. tidak berjaya sepenuhnya, tapi Mm-mm. alhamdulillah kita contribute kepada masyarakat kan. Mm-mm. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang masih setia dengan Takaful Ikhlas Mm-mm. kan. Harapan saya ialah teruslah kita bersama dengan Takaful Ikhlas, kita naikkan balik nama Takaful Ikhlas kan. Mm. Daripada saya tengok itu, kalau yang submission kita awal-awal PKP dalam 35-40 kes, Ya, semalam saya tengok dalam 210 kes alhamdulillah. sehari, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi kekalkan momentum itu, Mm-mm. kita naikkan balik tuan-tuan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kita tak naikkan nama dan brand kita, jenama Mm-mm. Mm-mm. tempatan kan, Mm-mm. by Muslim first Ya, kan, betul. kita nak harapkan kepada siapa lagi tuan-tuan kan. Harap Ya, betul. tuan-tuan lah, frontliners, saya frontliners semua, kita bersama kembalikan semula, angkat balik nama Takaful Ikhlas. Dan benda ni tidak boleh buat seorang, kita kena Mm-mm. bersama, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wan Ibizan, Head of Syariah and Business Advisory Takaful Ikhlas, yang sudi bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita ada banyak lagi program-program. Memang hibah Takaful tu pun memang ada permintaan, Ustaz. Special untuk buat hibah, kita hibah Takaful saja. Oh, InsyaAllah cantik tu. nanti kita mungkin insyaAllah ada kesempatan dan ruang, nanti kita akan jemput lagi Ustaz. Boleh Ustaz InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Malam pun tak ada kerja apa dah, malam ni free, insyaAllah kan. kita memang sembang santai ni 9 sampai 10 kita sembang-sembang santai, tapi santai yang berisi Ustaz. Bukan santai-santai kosong-kosong. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Sekian saja daripada saya, moderator pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih lagi ke? Ke dah keluar? Okey, terima kasih yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum.